Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, seperti yang dijanjikan, hari ni saya nak buat matematik, trial Selangor. Bahagian B pula, hari tu saya dah buat bahagian A. So, jom kita start. Saya harap ada yang dah try untuk buat soalan-soalan ni. Sebab kalau you guys tak try, sayang lah. Saya tunjuk je, you guys macam tak fikir dulu, rugi. Okay, so now soalan saya dah hantar dekat Telegram group Kalau untuk soalan-soalan macam ni saya akan hantar kat Telegram group. So you guys boleh try dulu and then baru kita discuss. Now, okay, so untuk soalan number 11, kita tengok ini adalah soalan plan. Soalan plan ni yang ni dia macam bagi banyak sangat huruf, nampak kan? So dia macam tricky sikit. You guys kena tengok betul-betul. Jadi jom kita tengok. Dia kata dekat sini Rajah 7 menunjukkan sebuah pepeja berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat DEFG. Okey, so tapak dia dah bagi DEFG. Saya tanda kat sini So bila tapak, maksudnya ni, ini tapak dia. So 4 segi And then saya tanda maklumat ni dah okey. Terletak di atas permukaan mengufuk. Maksudnya permukaan mengufuk ni yang mendatar lah, macam ni lah. And then dia kata lagi permukaan HJKED. HJKED. H mana H? Okey ni saya dah nampak. So ini adalah H J K E D. So saya tanda ni HJKED. Just nak dapat idea dia apa benda dia nak cakap. So HJKED ialah kerata rentas seragam prisma. Oh, kalau kerata rentas seragam, maksudnya ini sampai sini dia orang sama sebab dia kerata rentas. Macam tu, dari depan sampai ke belakang dia sama. Okey, itu maksudnya kerata rentas. And then dia cakap lagi segi 4 DEFG, which is yang tadi DEFG, dan TUVW. So TUVW dekat dalam ni pula, TUVW macam tu. Ialah, saya tanda yang mana kita dah keluarkan, ialah satah mengufuk. So satah mengufuk macam tadi, iaitu dia mendatar. And then segi 4 tepat RUVQ. So RUVQ ni dekat mana pula? R kat sini. RUVQ. Mana UVQ? VQ. Betul ke dia kata RU? Sekejap, saya tengok balik. RUVQ. Sekejap, saya zoom kan. Mana U nya? UVQ. Oh, okay. Saya nampak dah. Dia punya ni pun, ya Allah. RUVQ. Ini. Okay. So RUVQ KEFL yang ni. KEFL. Ni saya just tanda sebab saya nak tengok apa benda dia nak cakap sebenarnya. Ialah satah mencancang. Satah mencancang tu maksudnya menegak lah. Yang kita tengah tanda ni, dia menegak. Segi 4 tepat HJRS. Mana HJRS? Ya Allah, banyak betul huruf dia bagi kali ni untuk soalan ni. HJRS. Okey, saya nampak R. Okey, saya nampak dah. So HJRS adalah yang ni. HJRS. Maksudnya yang 4 segi atas ni. HJRS. And then mana lagi? PQMN. PQMN dengan JKLM. JKLM ialah satu condong. Okay, so dia just nak cakap ni satu condong. So kita dah ada satu mengufuk, satu menegak, satu condong. And then lepas dah tanda semua ni, barulah saya tengok dia bagi apa maklum apa. Ni saya just nak tengok satu dia je Saya ikut dia bagi. So saya padam untuk kita tengok. Next adalah dia kata ST sama dengan PW bersamaan 1.5. So saya tanda dulu yang ni. Okay, nampak tak ni? Yang ni, ST ni adalah 1.5. Dia ni 2. So maksudnya yang lebihan ni, yang bawah ni, lebihan ni, yang ni adalah 0.5. Okay, dia macam ni. Kalau saya lukis, this is H, yang ni D. Lepas tu kat sini S. Lepas tu sikit kat sini dia stop kat T. Nampak tak? Dia macam tergantung. So balance ni adalah 0.5 lah. Ni 2, ni 1.5. Saya just nak bagi nampak idea. Sekarang ni dia, soalan ni dia tricky. Dia bagi tergantung.
Okay. And then next 1.5. So saya tahu ini adalah 1.5. TU bersamaan WV bersamaan 5. TU mana? So this is TU. Ini TU ni bersamaan 5. So saya tulis 5. So dia sama dengan kawan ni lah, sebab segi 4 tepat of course lah dia akan sama. Dan RU bersamaan dengan QV. RU QV. RU mana RU? RU. This RU. So RU dia cakap bersamaan dengan 4. Alright. So lepas tu barulah kita boleh tengok apa benda dia nak suruh lukis. So A, dia suruh lukis plan pepejal itu. So kamu kena tahu dulu apa benda plan. Plan ni adalah tapak. Dengan kata lain, tadi kan dia dah cakap tapak ni apa? Tapak segi 4 tepat, D, E, F, G. So saya highlight dulu kawasan tapak supaya kita tak confuse. So kat sini saya akan highlight. Okay, yang highlighter yang tadi saya buat ni saya erase. Saya just nak tanda nilai je tadi. So untuk yang sekarang saya tanda D, E, F, G. Yang ni tapak asas dia. Ni. So bila you dah ada tapak, you lukis je tapak dulu. Nak bagi nampak. So saya lukis tapak Okay, you guys sila lukis guna pembaris betul-betul. You guys kena buat panjang ni 8 cm. Ini 6 cm. So you guys kena lukis betul-betul. Saya sebab apps ni tak ada ruler, dia tak ada membaris, saya kena lukis anggaran. Okay. So kat sini saya lukis dia punya gambar lebih kurang macam ni lah. Macam ni. Macam tu. Okay. So kat sini ni adalah 8. Ingat pelan ni maksudnya tapak ke bawah. Okay. So saya lukis je untuk dapatkan idea. Kat sini D, kat sini E, lepas tu depan ni G, kat sini F. Okay, ni basic dia. Okay, lepas tu baru kita tengok yang lain-lain. Okay, kalau kamu tengok dari pandangan atas, kamu tengok dari atas ni, kita dah boleh nampak sebenarnya bentuk dia, iaitu nanti kamu akan nampak 4 segi yang atas ni. Lepas tu yang ni, yang 2 segi ni, 2 ni dengan yang ni, yang kosong ni. So kalau basically saya just secara draft dulu, kita akan dapat bentuk macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni. Ini yang kita nampak dari atas. So macam mana kita nak lukis betul-betul? Tapak dia kita dah ada, D, E, F, G. So kat sini saya tengok kat sini, ini kan tadi kita tengok kat sini, ini dia kata 5 kat sini, TU. So kat sini balance total 8, kat sini jadi 3 lah. Jadi saya tahu sini sampai sini adalah 3. Jadi saya buat kat sini jarak lebih kurang So kat sini you guys buat betul-betul. So kat sini adalah 5, kat sini adalah 3. And then kalau saya nak check lagi, nak bagi lagi okey, bukan lagi okey, jadi saya susun yang huruf-huruf tu. Kamu tak nak letak huruf pun tak apa, saya just letak huruf untuk bagi you guys nampak macam mana dia penyekkan dari atas ke bawah. And then dari sini untuk plan ni atas ni, sini, kita nampak tak ni, tapak dia D, lepas tu T, W, G. Atas ni H, S, P, N. Nampak kan? Dia macam penyek ke bawah. So D ni kalau saya penyek H, dia akan sama line. Contoh, penyek dekat bawah. So dapat H ni sama dengan D ni. And then dari sini sampai sini adalah 1. So saya garis kat sini 1. Maksudnya ni lebih kurang saya garis 1. Sini. Sini pun 1. Sebab kat sini pun 1. Ni. Contoh. So, kamu penyek dekat bawah, H ni akan sama dengan D, and then T dengan S ni sebaris pula. T dengan S. So, T kat sini, saya penyek S ni, dapat kat sini. So, ni huruf ni, kita dah tanda. And then, hujung ni adalah W. So, W dengan G hujung sekali. So, sini W, sini G. And then, atas dia adalah P dengan N. So, P dengan N ni saya tenyeh dia sampai dekat W ni. G ni dengan N. Ni sampai kat situ. Kalau you guys tak nak tulis huruf pun tak apa. Saya just tulis ni untuk you guys faham. Alright?
And then dekat bahagian depan ni pula, ni kan kita dah dapat TS ni, kawasan ni, T ni sambung dengan U kat sini. So kat sini adalah U. And then kalau kita penyekkan atas ni, yang atas ni, dia akan sama line dengan U lah, iaitu R ni. Sekejap kat sini betul ke R? Sebab dia banyak sangat huruf, jadi confusing. Alright. So kalau you guys tak nak tulis, tak payah tulis huruf tu. So kat sini, okay, disebabkan huruf dia banyak, saya tak tulis. And then kat hujung ni adalah, lepas U, dia straight kat sini, ini adalah V. So atas V ni senang sikit nampak apa atas dia, which is Q. Then hujung dia adalah M. Macam tu. Okay, nampak kan? Dia punya macam mana plan tu. Dia penyekkan ke bawah. Konsep dia penyekkan ke bawah. And then kita tengok kat hujung sekali E dengan F. So EF ni atas dia adalah kita penyekkan K dengan L lah. So K kita akan dapat kat sini, L akan dapat kat sini. Jadi dapat. So ni 8, ini 6, ini 1, sini 4. Macam tu. Alright. So ini adalah plan dia. Saya harap you guys faham. Siapa tak faham boleh tanya kenapa dapat macam ni. And then next adalah kita tengok next. Okay, saya ambil gambar yang sama juga. Just saya buka muka surat lain supaya faham. So now dia kata dongakkan. Dia suruh tengok dongakkan pepejat itu pada sata mencancang yang selari dengan EF sebagaimana dilihat dari X. Okay. So sekarang instead of tadi yang plan kita tengok dari atas. Sebab tu kita tengok bahagian tapak bawah ni. Itu plan. Kali ni dia nak tengok dari pandangan belah depan ni, iaitu belah sini. Belah X ni. So bila belah X ni, maksudnya tapak dia adalah di bahagian belakang ni. Ni secara yang kita nampak lah, secara overall ni belakang ni tapak dia. So kalau saya kalau kita tengok dari pandangan hadapan, ni sebab saya tengah fahamkan yang mana belakang dia. Sebab belakang ni kita mesti akan lukis juga nanti. So kalau kita tengok dari depan, yang memang dari depan ni, yang ni, sekejap saya gunakan lain nak bagi nampak. Yang ni disebabkan dia tinggi, bila kita ke belakangkan dia, kita tak akan nampak yang belakang-belakang ni. So yang belakang-belakang ni akan jadi macam dotted line. Belakang-belakang ni nanti kita tengok macam mana nak buat. Yang depan ni yang kita akan nampak secara betul-betul dia punya nampak tu. Okay. So nanti kita lukis. Macam mana nak lukis? Bukan nantilah, sekarang kita nak lukis. So kita tengok dia punya tapak. Tapak dia saya lukis dulu. HD yang ni. Macam tu. So saya lukis dulu tapak dia. So DG ni 6. Ingat sekarang kita tengok dari sini ke sini. Maksudnya kita nak penyekkan dia orang ke belakang. Alright. So D ni berapa? H. Okay, so dia dapat macam ni lah. Macam tu. DH. And then S. And then ke bawah T 1.5. You guys sila ikut betul-betul pengiraan. And then sini sampai sini adalah sini 1, sini 4 lah. Saya garis 4. And then kat sini 1, sini 1.5 balik. 1, 2. You guys buat betul-betul tau. Saya buat tak cantik ni sebab tak ada pembaris. Masalah tu. Okay. Macam mana saya nak bagi cantik. Okay. So ni basically jangan ikut saya. You guys sila guna pembaris. Good notes, please add pembaris. Okay. Alright. So dari sini saya dah dapat yang ni. Ini adalah 2. Sini adalah 1.5. Ini 4. Kat sini 1, 2, 1.5. Okay. So untuk you guys lebih faham, saya buat dia punya huruf dulu. D, H. Tak apa, dotted tu saya selalu check dotted tu masa last. Okay. So D, H, S, T. And then kat sini W, P, and G.
So now kita nak penyek satu-satu. So kita nak penyekkan. Sekarang saya nak penyekkan di bahagian tengah ni. Ni geng tengah lah. Saya namakan dia geng tengah. So geng tengah ni ada macam tu. Macam ni. Dia ni. So dia ni tak adalah garisan. Tapi dia di hujung lah. Macam ni. Sekejap. Sini. Okay. So untuk garisan ni. Saya nampak T ni sama dengan U. So saya akan letak kat sini. Saya dah tak tambah lah. Maksudnya T ni dengan U. Ingat kita penyek ke belakang kali ni. Macam tu. And then V ni dengan W. Nampak Saya penyekkan ni. So V ni dengan W. And then yang atas ni. Atas ni huruf apa? Atas ni J. Sebab W dengan J ni dekat-dekat. Saya jadi pening. Okay J. J ni adalah. Tadi kan kita dah tahu. Ini 1.5. Lepas tu kan tadi soalan dah bagi ni. Tinggi ni 4. Kan. So tinggi ni 4. Sini tadi saya dah tanda TS ni 1.5. Jadi saya kena cukupkan 4. Jadi saya tolak lah 4 tolak 1.5. So saya dapat kat sini 5, 5, 3, 3 tu 1, 2, 2.5. Saya akan tambah lagi 2.5 untuk sampai kepada apa huruf dia tadi? J. So saya tambah lagi 2.5. Sekejap Not you. This. Okay, saya tambah. So sini kita akan sampai dekat R, iaitu ini 2.5. Saya ulang lagi sekali. Sila guna pembaris. Saya tak ada pembaris dalam app ni. Sebab tu saya buat anggaran. So 2.5. Lepas tu sampai dekat R ni. R, Q dengan M ni sama level. So R, Q dengan M sama level. Saya akan V ni pula dia sama dengan Q. So V dengan Q. Ini kan tadi saya tanda dekat V dekat W. And then dia akan straight dekat R ni. Ni. Straight macam tu. Sebab dia orang sama level. Q dengan M ni. Saya straight sampai M. Macam tu. So dapat kat sini. Macam tu. So saya tanda kat sini. Sini M. And then dekat sini adalah Q lah. Ni saya tambah lagi garisan ni. Saya akan tambah sendiri kat atas ni. Jangan. Sorry guys. Inilah masalahnya bila tak ada pembaris. Okay. So macam tu. So kat sini kita akan dapat V dengan W. So Q ni atas lagi daripada P. So this dia macam atas lagi. Dia sama macam ni 2.5 lagi. Macam tu. Okay, so total ni adalah 4 lah. Dari Q sampai kepada V. Q kepada V ni adalah 4. Ni 4. Okay. So settle lah kawasan yang tengah ni. Settle geng tengah. And then now geng hujung. So geng hujung ni adalah dia EK dengan FL. So EK dengan FL, kita tengok kat sini, E sama dengan D. Dia straight je kita tenyehkan dia. E ni kena dekat D. So kat sini E. And then F ni sama dengan G. Ni macam tu. F sama dengan G. Then kat sini dia kata 1.5. 1.5 ni adalah dari E kepada K. Maksudnya 1.5, sini 2. Dia orang ni 2. So kat sini kalau 1.5, kalau sini dengan sini, tadi kan kita dah tahu tinggi sini. Ni 1.5, ni kan 0.5. Tadi saya terang tu. So ini pun 0.5 juga tinggi dia. So 1.5 dari bawah sampai kepada V ni. Maksudnya sini 1.5. 1.5 pula 0.5. Jadi untuk E kepada K atas ni adalah 1.5. So 1.5 saya agak lebih kurang kat sini lah. Line ni. Macam ni. 1.5. So ni 1.5. K lah kat sini. K. And then kat sini L. Okay. So yang dua ni saya boleh padam lah. Kalau tak nak padam pun tak apa. Tapi nanti you guys tulis balik lah. Kalau tak nak tulis pun tak apa sebenarnya. Just nak bagi pemeriksa tu tahu. Sini 2. Okay. So bila you dah buat kat sini 1.5 K dengan L ni, K dengan L, jadi kat sini dah tanda. Okay. Once kita dah buat semua, asal saya rasa macam saya tertinggal H ni. Sekejap saya tengok balik.
H ni, H ni ada W lagi atas dia. W, H, S, R. R kat sini. Oh, maksudnya kat sini. Jap. H. Dia sampai hujung ni. Kat sini R. Sebelah ni J. Saya tertinggal J. So, kat sini, saya akan garis lagi. Sini. So, kat sini J. Okay. And then now, barulah kita check mana satu saya nak buat dotted line. So, untuk dotted line, kita tengok apa yang nampak, apa yang tak nampak. Tadi kan saya dah cakap yang bahagian depan ni yang kita nampak. Iaitu E, K, F, L. Ni saya padam balik sebab kita dah habis lukis kan. So, saya padam. So, yang confirm kita akan nampak adalah yang E, K, F, L and then R, Q, M. Yang ni yang confirm nampak sebab dia orang tinggi. So, saya tanda kat sini kat mana? E, F, K, L, mana lagi? J, R, Q, M. J, R, Q, M. So, yang ni yang kita akan nampak yang depan. Maksudnya yang ni. Saya tanda bagi you guys nampak kat sini. Macam ni. Yang kita akan nampak. Dengan yang ni. Jadi, yang garisan yang saya tak highlight kan, itu kita akan jadikan sebagai dotted line. So, kat sini saya akan padam semua. Sekejap, macam mana saya nak padam yang ni. Macam tu jadi. And then, ni pun akan jadi dotted line. So, dotted line ni yang kita tak nampak. Dia berada di belakang. Sebab terlindung. Dia ada tapi dia terlindung. Ni. And then. Yang ni. Terpanyak pula saya padam. Macam tu. Okay, so yang ni dengan yang ni akan nampak. So, yang ni pun tak nampak dotted line. Macam tu. Okay. So, ini adalah jawapan dia untuk B. So, yang ni tak ada Yang ni, sekejap. Yang ni dia tak ni. Okay, so ni tak highlight. Okay, so ini adalah jawapan dia. Kalau saya padam highlight, you akan dapat macam ni lah. Jawapan dia, jawapan akhir dia. Yang ni. Okay. So, make sure sila ikut betul-betul dia punya panjang pendek saya padam ni sebab ni tak payah tulis lah. Okay. So, ni saya just tunjuk macam mana nak lukis. Hopefully you guys faham lah konsepnya. Just you guys penyek-penyek-penyek-penyek kan. Kalau gambar yang macam soalan-soalan selalunya tak adalah banyak macam ni. Dia punya huruf-huruf ni. So, dia lebih mudah lah. Okay. Nanti saya try buat lagi soalan plan ni untuk terangkan soalan yang lebih mudah. Alright. Oh, Danish, nampak pelik mana tu Danish? Saya pun tak tahulah saya nak cakap macam mana ni. Memang soalan dia tricky sikit yang ni. Okay. So, next, jawapan skema you guys tengok salah dia ada pembetulan. So, dia tak ada dotted line tengah ni. Okay. So, next adalah soalan graf laju masa. Okay. Sekejap sakit kaki saya. Okay. So, kat sini untuk graf laju masa, kita tengok dia kata graf laju masa dalam Raja 8 menunjukkan gerakan suatu objek untuk tempoh T saat. So, dia cakap hitung kadar perubahan laju. Kalau sebut kadar ni, kita tahu dah mesti akan bahagi dengan T, bahagi dengan masa. Perubahan laju dalam meter per second, maksudnya dia nak cari pecutan lah kadar perubahan laju. Pada 8 saat pertama. So, 8 saat pertama adalah dekat sini. So, yang mudah kita tengok dia punya titik lah. So, kita ada dua titik, iaitu titik yang ni dengan titik yang ni. So, titik yang pertama adalah 0.18. And then, titik yang kedua adalah 8.15. Ni, 8.15. And then, kita guna formula yang Y2 minus Y1 over X2 minus X1 untuk kadar perubahan laju. So, kita akan dapat kat sini 18 tolak 15 per 0 tolak 8. So, you akan dapat kat sini. Sekejap, saya ambil kalkulator. So, 18 tolak 15, 3.
8, kosong untuk 8, negatif 8. So, negatif 3/8 lah jawapan dia. Okay, kalau you nak ambil dalam perpuluhan pun boleh sahaja. So, kalau kamu ambil dalam perpuluhan, dapat negatif 0.375. Alright. And then, next adalah B. B dia cakap, cari nilai T. So, dia nak suruh kita cari T dalam saat. So, ni memang dah dalam saat. So, tak payah nak tukar unit. Jika jarak yang dilalui oleh objek pada 8 saat pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui pada kelajuan seragam. Okey, kalau dia bagi macam ni, saya selalu akan buat bahagian, iaitu ni A, ni B. So, dia cakap kat sini ni ada dua bahagian. Kadang-kadang saya buat A, B, C. Okay. So, kita just bahagikan supaya mudah untuk pengiraan kita. Jadi, dia cakap, kita translate ayat ni dulu. Dia cakap jarak yang dilalui oleh objek 8 saat yang pertama. So, saya tulis A lah. A ialah saya letak sama dengan separuh. Letak separuh tu 1/2 lah. Daripada jarak yang dilalui pada kelajuan seragam. Kelajuan seragam maksudnya laju yang sama lah. So, which is kat sini lah laju sama. Which is B. So, ini yang kita nak cari sebenarnya. So, B bersamaan A sama dengan 1/2 B. So, dia kata jarak kan. Jadi, untuk jarak, bagi graf laju masa adalah luas. Jarak bersamaan dengan luas. So, actually, saya just kira yang ni adalah luas trapezium. And then, yang ni adalah luas segi empat. Jadi, kamu boleh kira sekali ataupun kamu nak kira asing-asing pun boleh. Jadi, saya tunjuk macam mana nak kira trapezium sebab saya tahu ada yang tak tahu nak guna formula trapezium. So, trapezium formula dia adalah trapezium, luas untuk trapezium 1/2 darab dengan hasil tambah selari darab dengan tinggi. So, macam mana nak tahu hasil tambah yang selari ni? Saya selalu buat, bila keluar trapezium je, saya terus cari selari. Selari tu maksudnya macam ni. Dia menegak kedua-dua. Yang ni. So, ini adalah yang selari. And then, yang balance garisan, which is yang ni. Yang straight jangan ambil yang condong. So, yang straight ni, ini akan diwakilkan dengan tinggi. Itu cara mudah untuk tengok macam mana nak guna trapezium. Jadi, kat sini saya akan dapat 1/2. Yang ni adalah tinggi dia 18. Ini tinggi dia 15. So, 18 tambah 15 darab dengan tinggi dia adalah 8 tolak kosong, 8 lah. Sentiasa ambil selepas tolak sebelum. 8 tolak kosong. So, dapat 8. Jadi, saya dapatlah trapezium ni punya luas. Saya darab 1/2 darab dengan 18 tambah 15 darab dengan 8. Jadi, dapat kat sini 132. Kalau you guys nak buat kat sini terus pun boleh. Saya selalu buat terus je. Tapi disebabkan saya nak tunjuk kat you guys, that's why saya buat asing kat sini. Alright. And then yang segi 4 ni macam biasalah. Tapak darab panjang darab lebar. Tapak pula. So, B ni bahagian B, panjang darab lebar. Panjang darab lebar. So, panjang dia adalah yang bawah ni. So, ingat kita ambil nilai selepas tolak sebelum. So, T tolak 8. Macam tu. So, lebar dia adalah dia punya tinggi ni lah, which is 15. Jadi, saya kembangkan kat sini dapat 15T tolak 8 darab 15. Kalau tak nak kembang pun boleh sahaja 120. So, saya letak kat sini 1/2. B dia saya dah dapat 15T tolak 120. Dan kita selesaikan ni lah. Ni lebih kepada algebra. Saya gerakkan 2 ni dulu, 1/2. So, sama ada kamu nak buat 132 bahagi dengan 1/2 ataupun 132 darab 2. Ni lebih kepada algebra. Dua-dua boleh. So, 132 darab dengan 2, saya akan dapat 264. Kalau you nak kembangkan pun boleh. Buat je cara apa pun asalkan algebra you betul. 15T tolak 120. And then, saya gerakkan 120. 264 tambah 120. Akan dapat 384 bersamaan 15T. Dan gerakkan 15. Darab akan jadi bahagi 384 bahagi dengan 15. So, dapat kat sini T bersamaan 25.6. Okay. So, ni jawapan dia.
Okay, siapa ada soalan boleh tanya. Kalau saya tak perasan ke apa, you guys komen je baik kali. Nanti saya perasan lah tu. Okay? Alright, next. Aduh, kaki saya. Oh, kebas. Okay, next adalah 13. 13A. Dia cakap jadual 1.1 menunjukkan taburan jisim dalam kg bagi 30 orang peserta melontar peluru. Alright. And then wakilkan data di jadual 1.1 dengan satu plot batang dan daun. Okay, batang dan daun ni of course lah, ada nama pun batang dan daun. Akan ada batang, akan ada daun lah. So, kat sini saya akan buat, ni batang dia. Ni saya buat pembahagi dia lah. So, bahagian depan ni adalah batang. Kat sini bahagian daun. And then saya garis lah. So, batang dengan daun ni macam mana nak letak? Kita akan letak sekejap ni. Batang dia adalah nombor yang depan. Contoh 46. Macam ni tu. So 46 ni bermaksud 46 lah. 46 kg. Okay, so ni batang dia, ni daun dia. Jadi saya tengok yang paling rendah kat sini, depan dia, yang batang dia adalah ni 3, paling rendah. Ada lagi tak paling rendah? Okay, so paling rendah adalah 3 batang dia. Paling tinggi adalah 7, 8 tinggi lagi, 9 tinggi lagi. Okay, 9 paling tinggi. Jadi bila saya dah tahu 3 sampai 9, saya tulis dulu kat sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab saya tahu yang paling rendah dengan yang paling tinggi. Okay. And then lepas saya dah tulis yang ni, next adalah saya tengok dia punya daun. So daun ni kita tengok belakang dia lah. Apa nombor dia? Jadi kita tanda satu-satu lah. Contoh kat sini saya tengok 46. Jadi saya letak lah. Kalau kamu nak tanda ikut dia punya nilai terus pun boleh. 3 tu kamu cari mana 3. Kalau saya suka tanda je apa yang ada ni. So maksudnya kat sini 46. Saya tanda dulu. Sini 46, 50, 74, 38, 35, 86, 49, 95, 70, 75, 76. Patutnya saya buat yang garisan yang senang sikit. Saya takut tercampur nanti. 62, 88, 80, 82, 85, 42, 71. Boleh buat sama-sama 68, 67, 72, 85, 69, 84, 68. Sini 74, 69, 68, 79, 67. Okay, ni memang saya selalu buat macam ni supaya tak terlepas pandang ke apa. And then lepas saya dah buat ni, saya akan susun balik bahagian daun ni ikut turutan. Okay, kena susun ikut turutan. Jadi contoh ini adalah 85 kan. Saya akan buat balik, dia akan jadi 58. Macam tu. So yang 692 ni saya akan susun balik jadi 269. And then kosong-kosong. Ni yang panjang ni kejap. Okay, ni pun okay. And then yang panjang ni, kalau you guys tak nak salah, you guys tulislah atas ni dulu. Maksudnya kat sini saya buat 2, 7, 8. Saya ajar satu-satu ni sebab supaya you guys tak buat salah tau. 9. Siapa yang dah okey tak apa, you boleh skip nanti. Alright, 9. So bila kita dah dapat yang ni, saya akan tandalah kat sini. Jadi saya padam ni.
And then saya copy balik yang saya dah buat ni. 277-888-99. Done. And then yang untuk 7 ni pun ulang yang sama. 012 44 569. Macam tu. So saya padam yang dalam ni. So dapat 012445669. And the next adalah 8. So 8 ni 02 4. Dia kita buat slow-slow tapi betul tak apa tau. Daripada you buatkan kabur nak kena cari balik salah kat mana. 68. Okay. So 0245568. Okay, 0245568. Okay. So okay, so ini adalah jawapan dia. Settle. Alright. So ini adalah untuk A. And then untuk B, kita tengok lagi dia cakap apa. Jangan lupa saya lupa. Kena tulis kata kekunci. So contoh saya buat kat sini 35 bermaksud 35 kg. Okay, settle. And then B1 dia cakap dah jadual 1.2 pada ruang jawapan yang ni lah. Menunjukkan jadual kekerapan jisim dalam kg bagi 40 tandan buah kelapa sawit yang baru dikumpul oleh seorang pekerja. Lengkapkan jadual 1.2 di ruang jawapan pada halaman 22. So kekerapan longgokan adalah kita tambah hasil yang ada. Jadi tambah kekerapan yang ada. Sebab tu dia kata longgokan, kita akan tambah kekerapan ni. So kosong tak ada nak tambah dengan apa-apa sebelum dia. So kosong je lah. And then selepas dia ada 6. So untuk kekerapan longgokan seterusnya, kosong tambah dengan 6. So dapat 6. Ini pula 6 tambah dengan 6. Kita akan dapat 12. Then tambah lagi 12 tambah 11. 12 tambah 11 kita akan dapat 23. So 23 tambah dengan 9 lagi, kita akan dapat 32. And then tambah lagi dengan 6, akan dapat 38. Tambah lagi 2, dapat 40. Jadi betul lah dia cakap ada 40 tandan buah kelapa. And then dari sini kita tengok lagi. Jadi dah complete lah untuk table ni. You guys tulis elok lah. 0, 6, 12, 23, 32, 38, 40. Alright. So ni saya padam kat sini bagi cantik sikit. Alright. And then 2. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas yang disediakan pada halaman 23. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel dengan menggunakan skala 2 cm. 2 cm ni maksudnya satu kotak yang besar tu, kepada 10 kg pada paksi X. So paksi X macam ni, 2 cm 10. So 10, 20 dan seterusnya lah. Pada paksi X, dan 2 cm kepada 5 tandan pada paksi Y. So kat Y dia suruh buat 5, 10 macam tu lah. 2 cm 5. Lukis satu ogif bagi data tersebut. Jadi untuk ogif kita akan guna kekerapan longgokan kat atas ni. Kekerapan longgokan. And then dekat sini kita akan letak dia punya sempadan atas. Yang ni, sempadan atas. Saya tulis SA je So untuk sempadan atas kita buat sekarang lah. Ini dia punya graf. So kita tahu sempadan atas dia kita ada 30.5, 40.5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup. Jadi kat sini saya tulis tapi kat atas saya akan check juga. So dia kata 55 kan, ada 40 kan, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey, so cukup lah. 5, kita start dari sini, kat sini. So start dengan 30.5. 30.5. And then dia kata jarak 10-10 kan.
So 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5. Dia sampai berapa? 90. So 90.5 macam tu. And then Y dia kata buat 55 kan. So 55 kita akan dapat kat sini 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Macam tu. So once dah ada ni, saya garis sini sampai sini. And then yang ni pula sini sampai sini. Okay. And then saya bagi nama untuk both axis lah, which is kat sini sempadan atas dia adalah, kat sini sempadan atas iaitu jisim lah, dia ambil dari sini kan. So jisim kg. And then untuk Y dia boleh je kamu nak tulis kekerapan longgokan, tapi saya nak tulis dia punya kekerapan tu apa, iaitu buah kelapa lah, bilangan buah kelapa. Tandan buah kelapa, tandan buah kelapa. Okay. So now once kita dah ada, dia suruh tanda OGIF kan, kita akan guna dua maklumat ni lah. Yang ni. So 30.5 adalah kosong. So 30.5 kosong, jadi dekat sini lah. Saya tanda dengan ni lah, warna lain. Macam tu. And then next adalah 40.56. 40.56. Okay, kalau siapa yang confuse satu kotak kecil ni berapa, you ambil je. Ni contoh, saya just kalau dia bagi skala yang lain, ni kan 5 kan. Lepas tu ada 10 kotak. Kamu bahagi 5, bahagi dengan 10 kotak. Nanti kamu dapatlah satu kotak kecil tu berapa. 5 bahagi 10, which is satu kotak ni 0.5. Satu kotak kecil ni 0.5. So 2 ni bersamaan 1 lah. Okay. So ini dia kata tadi 40.5 adalah 6. Jadi 40.5 6. Sini 5. 2 kotak kecil lah 6. Macam tu. Okay. And then next adalah 50.5 12. 50.5 12. So 12 dekat ni 10. 2 ni 11. Ini 12 sini. Okay. And then 60.5 23. 60.5 23. 20. 21. 22. 23. Sini. And then 70.5 32. 30. 30. 31. 32. Kalau you guys ada graph paper boleh try juga And then 80.5 38. 80.5 sini 38. So ni 35, 36, 37, 38. And then last kali 90.5 40. Kat sinilah. Okay. So now kita nak lukis OGIF. Okay. Nak lukis OGIF ni, you kena buat smooth, garisan yang smooth. Jadi saya mungkin tak berapa nak smooth sebab saya guna iPad ni. Saya try untuk smoothkan dia. Jadi untuk smoothkan, okay, sekejap Bismillahirrahmanirrahim. You guys buat bagi smooth saya terpaksa buat stop-stop. Tapi kalau you guys ada graph paper, jangan stop-stop macam ni. I try Bismillahirrahmanirrahim. Okay, lebih kurang you guys buat bagi cantik lagi So ini adalah untuk OGIF. Settle. And then next
Daripada ogive tersebut, nyatakan persentai ke-40. Okey, persentai ni macam peratus. Jadi dia nak tengok sebenarnya yang ke-40 lah. Jadi saya buat 40 per 100 darab dengan total bilangan ada berapa. So ada 40 tandan tadi kan. Sebab kita nak tengok 40 ni, persentai 40 ni kedudukan ke berapa. Jadi 40 per 100 darab dengan 40, saya akan dapat 16. So ni adalah 16 yang bilangan tandan ni lah. Bilangan tandan tadi. So kat sini sebab ni bilangan tandan tu So bilangan tandan 16, dia minta berapa dia punya persentai ke-40. Saya kena tengok berapa nilai X dia lah bila 16. So kat sini 16, kalau saya tengok dari graf saya ni, 15 kat sini, 16 kat sini. So saya tanda. So dia tengah-tengah macam ni. Jadi saya buat turun ke bawah. Ni sini macam tu. So ini jarak dia 10 kan. So 10, satu ni kira 1 lah. So 50, 51, 52, 53, 54, 54.5. Lepas tu tengah-tengah ni tambah 0.5 lagi lah. 50, 51, 52, 53, 54. So ni 55 lah jadi. Faham So maksudnya kat sini, sekejap. Ni kan 51.5, 52.5, 53.5, 54.5. So 54.5 tambah lagi 0.5. Sebab tu kita akan dapat 55. Okay. So saya dapat untuk 40 yang persentai ni adalah 50. So itu adalah jawapan dia yang saya dapat. Maybe you guys akan dapat yang lebih kurang ataupun maybe 55 asal saya begitu 55 So kalau lari plus minus 0.5 is okay. Alright. So settle untuk soalan 13. And then soalan 14. Okay, 14 dia cakap diberi masa T dalam jam yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan mesin berubah secara songsang. Okey. Kalau dia bagi macam ni, berubah secara songsang, berubah secara langsung. So ni maksudnya yang lambang ni. Berubah secara songsang. Songsang maksudnya akan ke bawah. Pekerja X. So ni X. And then T dia kat depan lah. Ni cara penulisan dia. Jika 6 orang pekerja mengambil masa, jadi kamu kena tulis siap-siap kat sini, iaitu T ni adalah masa. Masa dalam jam. And then X ni pula adalah dia cakap ni bilangan pekerja. Ni supaya senang nanti kita nak kira. Okay. So dari sini dia cakap varies inversely, iaitu songsang. Okay. And then dia kata apa lagi ni? Sekejap, saya tak boleh baca lagi. Jika 6 orang pekerja, maksudnya X sama dengan 6 sebab dia kata pekerja, mengambil masa 3 jam. So ni T dia bersamaan 3. Untuk menyiapkan kerja pemasangan mesin, ungkapkan T dalam sebutan X. So dia nak suruh kita cari T sama dengan apa benda X lah. Untuk kira ni, T dalam bentuk X, T dalam ungkapan X ni, dalam sebutan X, kita tak nak ada yang ni. Tak nak ada ni, berubah secara langsung ni. So macam mana kita nak tukar? Kita akan buat dalam bentuk sama dengan, iaitu bila kita tukar jadi sama dengan, automatik akan ada K. K ni macam pemulih ubah yang kita kena cari. So K over X. Macam tu. So K ni bahagian atas lah. Dia macam K darab 1 per X. So kita dapat K over X. Jadi kita cari nilai K dulu, iaitu tadi dia dah bagi X ni 6 bila T 3. So T 3 over K over X adalah 6. So dapat K bersamaan 18. 6 darab 3 18. Jadi T dalam sebutan, dia minta T dalam sebutan K X, saya akan dapat T bersamaan 18 per X. Ini jawapan dia. Alright. And then next adalah B. B dia cakap berdasarkan jawapan 14A, lengkapkan jadual 2 pada ruang jawapan. So ni you just masukkan dalam formula sahajalah, iaitu T
T bersamaan 18 per X. Dia bagi sekarang X bersamaan 5. So, saya just isi 18 per 5. Jadi, saya dapatlah nilai T. 18 per 5, saya akan dapat 3.6. 3.6. Okay? So, settle soalan B. And then, C. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman 26. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Lepas tu dia cakap berdasarkan jawapan kepada 14B, which is yang ni. Menggunakan skala 2 cm kepada satu pekerja pada paksi X. So, saya buat macam ni je untuk dapat idea. So, ni maksudnya 1, 2, 3 ni untuk pekerja. Dan 2 cm kepada 2 jam pada paksi Y. So, ni 2, 4, 6. Macam tu lah. So, ni jam. Lukis graf untuk 1 sampai 8. Jadi, saya kena ikut yang dia bagi ni lah. 1 sampai 8. So, untuk buat yang ni, saya kena copy yang ni dulu. Kotak jenuh nak tengok ni. Saya buat dia punya lambang dulu. Yang ni, XY. So, yang paling tinggi adalah 8. Jadi, kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memang terkeluar lah. So, it's okay. Yang ni saya start dari situ. And then, dia punya Y sampai 22 kan. So, 2 sampai 18. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay. So, saya boleh guna yang tu. Jadi, saya tanda kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then 2. Ni you guys buat betul-betul lah. Ni saya just tanda macam tu je. So sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kepada yang tak tahu nak lukis graf, ini masanya untuk you guys belajar. Alright? So saya jarang ni nak buat benda-benda ni. Sebenarnya saya tunjuk direct je. Okay. And then di sini. Okay. And then saya tulis dia punya X apa, Y apa. So X dia adalah bilangan pekerja. And then Y dia adalah jam. Pekerja. Saya tulis pekerja je. And then ni adalah bilangan jam. Okay. So now baru saya tanda, iaitu dia bagi X 1, Y 18. Ni saya boleh buat je X pekerja, Y jam. So 1, 18. 1, 18 maksudnya kat sini 1, 18. Sini lah. And then next adalah 29. 29. So 29 dekat sini. And then next is mana-mana 36. So 36. Okay. And then 5, 3.6. 5, 3.6. So ni 2, ni 3. Kalau kamu nak check satu kotak ni berapa, kamu macam tadi 2 bahagi 10. Berapa nilai bahagi dengan 10 kotak. So satu kotak adalah 0.2. Satu kotak kecil. Alright. So berapa tadi? 3.6. 5, 3.6. So ni 5, 3.6 adalah dekat 5, 3. Sini 3. So 3.2, 3.4, 3.6. Sini lah. Macam tu. And then next adalah 6, 3. 6, 3 kat sini. Okay. And then the last one 8, 2.25. 8 kat sini, 2. 2 kat sini. 2.2 kat sini. Ni 2.2. So saya check 0.2 bahagi 2 dapat berapa? 0.1. Okay. Kalau macam tu saya just tanda dekat sini je. Okay. Kita main agak je. So 2 point saya tanda kat 2.2. Okay. So settle. Dah habis tanda, barulah saya buat garisan
So untuk buat garisan, make sure smooth macam biasa. Saya tak boleh nak berapa smooth sebab dari iPad. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat dalam graf betul, jangan buat macam saya maksudnya jangan stop macam tu, jangan, kena bagi nampak smooth. Okay, so atas ni tak berapa smooth. Kalau you guys graph paper, buat bagi smooth, then settle C, and then D. Sekejap, lenguh kaki. Okay, daripada graf D14C, cari bilangan pekerja. Okay, so dia nak bilangan pekerja, maksudnya X lah, bilangan pekerja X yang diperlukan jika masa yang diambil untuk menyiapkan kerja pemasangan mesin adalah 5 jam. So 5 jam, saya tengok 5 jam ni dekat Y lah. Ni adalah Y. Maksudnya Y5 X sama dengan berapa? So Y5 kat sini. So dia dekat 3.6. So bila 3.6, orang mana boleh nombor perpuluhan. Jadi saya kena fikir sama ada saya nak ambil 3 ke 4. Kalau saya ambil 3, still tak cukup tenaga pekerja tu. Sebab tu saya akan buat jawapan dia 4. So jawapan dia adalah 4 lah, bilangan pekerja, 4 pekerja. Alright, so ini adalah jawapan dia untuk soalan 14. And then soalan 15. Okay, ni soalan last. Okay, soalan transformasi. So jom kita start. Sekejap bagi saya duduk betul. Okay, penjemaan F ialah satu translasi negatif 32. And then penjemaan G ialah, okay, yang ni yang selalu student lemah, putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 1, 2. Okay, so this is for G. And then F adalah translasi negatif 32. And then H adalah, sekejap, saya ambil colour yang, okay, ni sikit. H adalah pantulan pada garis Y sama dengan X. Then jom kita tengok. Nyatakan koordinat image. So dia nak image bagi titik E 1, negatif 2. So saya tanda dulu. Ni bukan jawapan dia. Ni bukan tempat untuk jawapan. Tapi saya guna grid ni untuk cari nilai jawapan dia. So 1, negatif 2 saya tanda dulu. 1, negatif 2 dekat 1, negatif 2 kat sini. Ni adalah E. Dia suruh cari di bawah penjemaan HF. So kalau penjemaan HF, saya kena buat HF, saya kena buat F dulu. So mula-mula saya just tulis E 1, negatif 2, and then F dulu. So F adalah translasi negatif 32. So sama ada kamu nak kira direct, iaitu kalau nak kira direct, saya just buat ni kan 1, negatif 2. Saya tambah je dengan negatif 3, 2 macam tu. So 1 tambah negatif 3, saya akan dapat negatif 2. And then negatif 2 tambah 2 akan dapat kosong. Jadi saya dapat terus di bawah translasi F, saya akan dapat titik dia negatif 2, kosong. Kalau kamu nak guna pergerakan kat sini pun boleh, iaitu negatif 3, 2. So kita akan dapat 1, 2, 3, 1, 2. Still dapat yang sama, negatif 2, kosong. Okay. And then next adalah saya nak buat untuk, ni dah dapat yang pertama. And then yang kedua, sekarang point dia dekat sini. Kita sambung dari sini untuk buat H pula. So untuk H adalah pantulan pada garis lurus Y sama dengan X. So untuk Y sama dengan X, saya akan buat kat sini Y sama dengan X. Kita kena buat garisan pantulan tu dulu. So just buat X sama dengan Y. Contoh saya ambil 1, ni pun 1. Sini 5, sini pun 5. Jadi saya buat garisan, which is kat sini 6. Saya tanda 6 kat sini. And then negatif 2 dengan negatif 2. Jadi saya dapatlah garisan untuk Y sama dengan X. Macam tu.
Okay. So ini adalah garisan dia. Y sama dengan X. So dia kata pantulan kan. So pantulan ini dekat sini. So dia macam cermin. Jadi dia akan dapat dekat sini. Macam tu. Kalau kamu tak pasti, kamu gunalah kompas. Atas ni akan sama jarak dengan bawah ni. So kita dapat jawapan dia adalah 0, -2. Okay, so ini adalah jawapan dia untuk nombor 1. And then yang kedua, so ni dah settle, saya padam ini. Yang kedua dia kata lukis objek M. So kali ni dia nak suruh lukis objek M, bukan image. Objek M bagi M prime. So dia dah bagi image yang ni. Di bawah penjelmaan G. G adalah putaran dalam darjah 9.1 di ruang jawapan yang disediakan. So ni adalah putaran 90 degree lawan arah jam. Disebabkan kali ni dia dah lukis, maksudnya kalau kita lukis objek ke image, kita akan ikut ni lah, iaitu putaran lawan arah jam. Okay. So now kita nak patah balik. So kita kena ikut arah jam. Faham tak? So dia tricky sikit ni. So nanti kita akan ikut arah jam, maksudnya dia akan bergerak ke kanan lah gambar ni. So macam mana kita nak lukis? Kita tengok dia kata apa-apa pun untuk putaran, kita kena tengok pusat. So pusat kat sini 1, 2. Jadi saya tanda dulu pusat ni sebagai pusat yang baru. 1, 2 dekat sini. So saya akan buat garisan 1, 2. Macam tu. So dari sini saya akan tengok keempat-empat ni, which is A, B, C, D. Saya cari semua titik ni menggunakan yang baru punya pusat. So kat sini saya buat untuk A, memang kena buat macam ni untuk senang. A, B, C, D. Untuk putaran, ingat kena buat macam ni. So dari titik yang baru ni kita akan dapat untuk titik, saya cari C dulu 1, 2, 3. So dia ke kiri 3, jadi -3, 0. And then D ni sama lagi, 3, 4, 5. So -5, 0. And then A ni pun -5 juga. And then naik ke atas 1, 2. Kalau nak kira balik pun boleh. So tinggal B. B ni -1, -2. Lepas tu silap. Sorry. So kat sini saya akan dapat untuk B sini -1, -2. Betul lah. -1, -2, 1, 2. So -2, 2. Okay. So once kita dah dapat setiap titik, bila dia bergerak ikut arah jam, kita masuk ke sukuan yang baru. Kita akan terbalikkan koordinat sahaja. Jangan terbalikkan yang positif negatif, kita ignore. So kat sini contoh A, kita akan dapat 25. Terbalikkan je X dengan Y dia. Yang ni akan dapat 22. And then ni akan dapat 03. Ni akan dapat 05. So once kita dah tanda ni, kita tengok dekat sukuan pertama ni. Sukuan pertama, X dia adalah positif ke negatif, Y dia positif ke negatif. Disebabkan dia kedua-dua positif, sebab ni kan belah kanan, X positif, Y pun positif. So saya dah tak payah nak ubah pun, tak payah nak letak negatif kat mana-mana. Alright. So now saya tanda je lah nilai dia, iaitu A25. So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini A lah. And then B 22. 1, 2, 1, 2. So sini adalah B. C adalah 03. So 03 nilai ni dekat Y. So dekat Y lah. 1, 2, 3. So ni C. And then D adalah 05. Dekat Y juga. So ni 3, 4, 5. Kat sini lah 5. Jadi saya garis je lah. Iaitu sini, 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 sini. So dapat. Ini adalah objek dia. Okay. So ini adalah jawapan dia. Kalau you guys nak bagi cantik, padam balik lah semua benda yang kita conteng ni. Nanti you akan dapat.
Okay. So settle untuk A. And then B. B dia cakap rajah 9.2 menunjukkan sisi 4 PQRS yang ni. PQRS, PTVU, KLMN dengan EFGH. Oh, dia nak cakap semualah. Okay. And then pada suatu sata chatis, then dia kata dia kata PTVU ialah image bagi KLMN. Okey, ni saya kena keluarkan maklumat. PTVU ialah image bagi KLMN. Okey. Bagi penjemahan X. So ini adalah under X lah. Dan PQRS ialah image bagi PTVU. Maksudnya lepas PTVU ni, diorang akan dapat PQRS di bawah penjemahan Y. Macam tu. So saya keluarkan maklumat je dulu. Maksudnya dari sini, dia jump kepada yang ni, and then dia jump pula kepada yang ni. Macam tu. Alright. So kalau saya contoh, saya buat huruf, ini A, ini A prime, ini A prime prime, dua kali. Okay. And then next, huraikan selengkapnya penjelmaan Y. So penjelmaan Y adalah yang dari PTVU, yang ni kepada yang ni, PQRS. Senanglah sebab dia macam mirror. So bila macam mirror, it's actually yang macam straight ni lah. Maksudnya pantulan lah. So pantulan kita kena cakap garisan apa. Jadi ni kena dekat Y 6. So ni maksudnya ni garisan Y sama dengan 6 lah. Huraikan, saya just huraikan dia adalah pantulan di garisan Y sama dengan 6. Okay. So dapat dah. And then yang kedua, penjelmaan tunggal yang setara dengan gabungan penjelmaan YX. So tadi saya buat penjelmaan yang dua kali. Maksudnya kita buat X, lepas tu kita buat Y. Maksudnya ini kita buat dua penjelmaan. So now instead of dua, dia suruh kita jadikan gabungan. Yang ni kita jadikan sebagai tunggal. Maksudnya satu je. Kita nak wakilkan YX ni jadi satu je penjelmaan. So apa benda kita nak buat? Jadi dari sini, kalau tadi kita berdari A ke A prime and then ke A prime prime. Kali ni kita nak buat, saya padam ni. So instead of dari A prime, dia nak dari A ke A prime terus. Macam tu. So dari sini yang saya nampak adalah putaran. Tapi masalahnya bila putaran, kita kena cari pusat. So nak cari pusat, sama ada you kena guna dua pembaris ataupun kompas. Saya suka guna kompas. So now saya akan tunjuk macam mana nak guna kompas. Alright. Sekejap saya ambil yang saya dah print. So now okay. Ini adalah gambar. Jadi untuk yang ni, nampak tak ni? Sekejap Ini adalah gambar dia. And then I need a compass. And then pembaris. This. Okay, macam mana nak buat? Sebab kita nak tengok dua set. Mana dia? Saya punya pencil. Pen. I need a pen. Okay, this. Okay, and then eraser. Jadi dari sini, kita nak dari sini A kepada A prime prime terus. Jadi kita tengok bila dia pusing, kita kena make sure kita pilih titik yang betul object image. Kalau tak nanti salah kamu buat dia punya titik center, pusat dia. So kalau kita tengok kat sini, ini yang paling panjang kan, yang ni. So ini saya tengok mana paling pendek. Okay, ini paling pendek kat sini. So ini adalah dekat sini.
Jadi kat sini kalau kita tengok so this is M, this is L, betul kan? This is N. Ni saya tulis macam ni supaya tak salah buat garisan nanti Sini K, and then K, and then okay dah. So kita kena ada 2 set. So untuk 2 set kita kena buat 2 line. Jadi contoh saya ambil 2 line N dengan N. Contoh 2 ni saya ambil jauh sikit lah. Saya ambil K dengan K. Contoh ni K dengan K, saya buat garisan. And then saya kena buat pembahagi 2 berserenjang. Okay, untuk 2 set titik. So ni baru 1 set titik. Jadi saya buat kat sini atas bawah. Ingat nak buat pembahagi sama serenjang kena buat lebih daripada setengah. Lepas tu buat atas bawah. So ni atas, Bismillahirrahmanirrahim. Atas, bawah, ini pun atas, bawah. So once dah ada, saya tanda dia punya pembahagi 2 serenjang ni. Saya buat maybe lari sikit tau, sebab saya buat jarak jauh ni macam ni. Kotak saya dekat dengan kepala saya. Okay, so dapat dah 1 titik. And then lagi 1 kita kena buat lagi untuk 1 set. So ni saya dah pilih K. Lagi 1 saya ambil M. Tak kisah kamu nak ambil titik mana pun. So saya buat M. Ulang benda yang sama. So ni dengan ni. So buat pembahagi 2. Jadi kat sini, sini lebih separuh. Saya buat sini. Oh ni saya tak suka sebab nanti takut tertukar yang tadi kita buat kan. So ni, and then sini. Di bahagian bawah pula sekejap saya padam sikit yang ni supaya tak tertukar. Itu je. Sekejap saya padam balik ni. Okay, saya buat balik. So ni atas R. Okay. Oh, saya lupa nak buat atas. Astagfirullahaladzim. Okay ni. Okay, kalau tak kena buat lagi sampai kena. Dah dapat. Okay. So kat sini dengan dekat sini. So saya garis. Kurang lah. Okay. So ni nampak tak intersection ni kat sini. So intersection ni adalah pusat dia. Kalau baca kat sini pusat dia adalah sini 7, sini 6. So 7, 6. Macam tu. So once you dah dapat pusat macam ni, kita akan nak tahu sama ada dia melawan arah ataupun ikut arah. You ambil je lah mana-mana titik. Contoh lah. Okay, ni pusat dah kan. Saya padam sebab kita dah dapat pusat. Saya padam semua benda. 7, 6 pusat dia. Supaya tak pening kepala. Okay. So 7, 6 ni adalah pusat dia. Kalau you guys nak check sama ada ikut arah jam ke, lawan arah jam ke, kamu ambil lah satu objek, satu image. Macam ni. Ni K dengan K kan. K dengan K prime ni. So nampak tak? Dia bergerak dari sini ke sini. Jadi ini adalah ikut arah jam. Jadi untuk explanation dia, saya akan explain putaran 90 darjah. Ini mengikut arah jam. Ikut arah jam. Di pusat 7, 6.
Dapat jawapan. Okay. So ini untuk B. Oh, Alhamdulillah dapat petunjuk yang ni. Lama saya tak tunjuk yang ni. Okay. So settle untuk yang nombor 2. Okay, so next adalah nombor 3. So nombor 3 adalah dia kata EFGH ialah image bagi EFGH. EFGH adalah ini, image bagi PQRS. PQRS. So ni saya padam sebab dia dah soalan lain. So PQRS yang ni objek dia. Di bawah suatu pembesaran, nyatakan faktor skala bagi pembesaran itu. So faktor skala kita bahagi je lah image bahagi objek. So panjang image dia adalah, saya ambil yang line yang paling pendek, which is yang ni 1, 2, 3, image 3. So nak cari faktor skala image bahagi objek. Jadi image dia saya ambil panjang dia 3 over ni paling pendek kan. Ni. So ni paling pendek dia 1 lah. 1. So dapat 3. Tapi tak siap lagi. Nampak tak dia upside down? Maksudnya yang ni, kepala ni P ni tiba-tiba jadi naik atas. Dia terbalik. Dia dari bawah ke atas. Macam tu. So bila dia pusing, dia switch. Maksudnya kita akan tambah negatif. Okay, itu maksud dia. So kat sini kita letak kat sini di bawah satu masa nyatakan faktor skala. Maksudnya jawapan dia adalah negatif 3 lah. So negatif 3. And then B. B dia cakap dia beri bahawa sisi 4 EFGH, yang ni EFGH, mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 316.8. So maksudnya luas ni adalah 316.8. Hitung luas dalam meter square kawasan yang diwakili sisi 4 PQRS. Yang ni dia suruh cari yang ni. Maksudnya kita kena guna formula yang mengaitkan luas tu lah, iaitu luas image bersamaan K kuasa 2 darab luas objek. So now dia nak cari luas objek lah yang PQRS tu. So luas PQRS yang ni adalah 316.8 luas image dia. K square tadi kita dah dapat K negatif 3 square darab. So nak selesaikan adalah 316.8 bahagi dengan negatif 3 kuasa 2. Make sure siapa yang guna 570 ms tekan dalam kurungan negatif 3. Okay. So dapat luas PQRS adalah 35.2. Selesai section B. Sebab tu saya tak boleh buat semua terus, sebab saya tahu lama. Okay. So settle untuk section B. InsyaAllah esok pula, minggu depan saya akan sambung section C. Kita settle A dengan B. Hopefully bermanfaat and you guys faham. Memang lama lah hari ni. Okay, so sampai situ sahaja. Okay, bye. Assalamualaikum.